Korang pernah tak terfikir, kenapa setiap kali bulan puasa, mesti orang Palestin kena kacau dengan orang Israel ni? Assalamualaikum dan salam laka bersejarah. Apa khabar semua yang tengah menonton hari ni? Puasa dah bocor ke belum? Aku rasa korang mesti ada terjumpa video ni, di mana orang Palestin kena serang dengan polis Israel. Kalau korang tengok video tu, korang boleh nampak kan betapa teruknya diorang kena kopuk. Pernah tak korang terfikir, asal bulan Ramadan je mesti jadi hal macam ni? Kenapa diorang ni tak habis-habis nak kacau orang Islam? Apa yang diorang nak sebenarnya? So, hari tu aku ada terbaca satu penulisan dekat Twitter daripada Ahmad Faizal dan aku tertarik dengan penulisan dia. Jadi aku nak share sikit penulisan dia berkenaan isu serangan Israel terhadap orang Palestin dengan korang semua. Sebelum kita borak pasal apa yang berlaku sekarang, korang kena tahu sejarah sikit. Sebab punca semua ni berlaku dari sejarah lama yang dah berpuluh tahun dah. Tapi jujur aku cakap mungkin korang akan pening sikit sebab sejarah dia sangatlah complicated. Pada tahun 1948 berlakunya Perang Arab Israel atau Perang An-Nakbah disebabkan orang Arab menentang penubuhan negara Israel dekat atas tanah orang Palestin. An-Nakbah tu sendiri bermaksud malapetaka. Jadi Perang An-Nakbah ni bermaksud perang malapetaka. Dalam Perang Arab Israel, sebenarnya Jordan dah menang dan berjaya menguasai tebing barat di mana kawasan tu lah terletaknya Masjidil Aqsa. Raja Jordan nakkan kawasan tu sebab Raja Jordan boleh dapat pangkat Custodian of the Islamic and Christian Sites in Jerusalem, atau lebih ringkasnya ialah Hashemite Custodianship. Kalau dapat pangkat ni, Raja Jordan ada kuasa ke atas Masjidil Aqsa. So, orang lain kena ikut undang-undang Raja Jordan kalau nak masuk Masjidil Aqsa ni. Pangkat ni bukan kaling-kaling tau. Pangkat ni kira satu kuasa besar tau. Raja Arab Saudi pun ada pangkat macam ni, iaitu Custodian of Two Holy Mosques. Jadi Raja Arab Saudi ada kuasa ke atas dua masjid suci dalam Islam, iaitu Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kalau ikutkan sejarah, keturunan Raja Arab Saudi dapat pangkat ni sejak zaman pemerintahan Sultan Al-Din Yusuf Ibnu Ayub, atau lebih dikenali dengan nama Sultan Salahuddin Al-Ayubi, dan pangkat ni masih kekal dekat Raja Arab Saudi sampai ke hari ni. Okey, kita balik pada cerita tadi. Jordan ni dah lost kawasan tebing barat dekat tangan Israel lepas diorang kalah dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Start daripada tu, dua-dua negara ni keep fighting each other untuk dapatkan kuasa ke atas kawasan ni. Kenapa orang berebut now kawasan ni? Ni aku nak masuk sikit sejarah Jerusalem atau Baitul Maqdis. Kalau dalam Islam kita sebut Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddis. Jerusalem ni nama dalam bahasa Inggeris, bahasa orang Kristian. Kalau dalam bahasa orang Yahudi, iaitu bahasa Ibrani, nama dia Yerusalem atau Yerushalaim. Baitul Maqdis ni special sebab dalam Al-Quran ada tulis dalam surah Al-Isra ayat pertama yang kawasan ni pusat keberkatan. Ibnu Katsir gambarkan Baitul Maqdis ni jadi pusat untuk Nabi-Nabi Allah sejak zaman Nabi Ibrahim. Masjidil Aqsa juga kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Kaabah dekat Mekah. Selain tu, Masjidil Aqsa menjadi lokasi perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram masa peristiwa Isra Mi'raj. Dekat sinilah juga Nabi Isa alaihi salam diutuskan untuk berdakwah pada Bani Israel dan hampir kena bunuh sebelum diangkat oleh Allah naik ke langit. Untuk orang Kristian pula, dekat sini le lokasi Church of the Holy Sepulchre dibina untuk tunjukkan dekat mana lokasi Nabi Isa alaihi salam kena salib. Itu berdasarkan diorang lah. Dan kebanyakan orang Kristian percaya dekat sini le Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan semula. Untuk orang Yahudi pula, dekat situ le Haram Asy-Syarif atau Temple Mount yang menjadi tempat suci agama diorang. Jadi, oleh kerana kawasan ni ada keberkatan dan penting untuk agama masing-masing, maka orang memang berebut-rebut nakkan kawasan ni. Kawasan ni pula bukan baru sekarang orang berebut tau. Dari dulu lagi sebenarnya, dari zaman perang salib lagi. So, bila Baitul Maqdis kena rampas, mestilah kita nak dapatkan balik kan. Itu pasal lah Jordan dengan Israel keep fighting each other. Tapi pada tahun 1988, Jordan kata dia sanggup lepaskan tebing barat. Tapi pada tahun 1994, Jordan dengan Israel buat satu perjanjian damai yang penting gila tau. Dalam perjanjian ni mengatakan bahawa Israel bersetuju yang umat Islam sahaja boleh masuk dalam kawasan Masjidil Aqsa. Perjanjian ni ditandatangani oleh Perdana Menteri Jordan iaitu Abdul Salam Al-Majali dengan Perdana Menteri Israel iaitu Yitzhak Rabin. Jadi Israel sendiri yang iktiraf kedudukan orang Islam dekat Masjidil Aqsa dan diorang pegang janji ni sampai le tahun 2003. Siapa Perdana Menteri Israel pada tahun 2003? Ariel Sharon. Tapi bukan Sharon yang decide nak langgar perjanjian ni tau. Okey, ni aku nak masuk sikit
keadaan politik Israel pula. Orang Israel ni sebenarnya susah gila nak bersatu padu tau. Masing-masing nak ikut ideologi dia je. Jadi bila ada pilihan raya, tak ada parti yang menang majoriti. Nak tak nak kena gabung parti baru boleh bentuk kerajaan. Jadilah kerajaan gabungan. Alah, aku rasa part ni korang boleh faham kan? Takkan tak boleh faham. Jadi pada masa tu ada satu perjanjian di antara Benjamin Netanyahu dengan Ariel Sharon ni. Deal diorang ialah Netanyahu akan sokong Sharon naik jadi Perdana Menteri dan dia takkan kacau bab ketenteraan. Dengan syarat Netanyahu akan jadi Menteri Kewangan dan mentadbir Israel dan Sharon tak boleh kacau. Bahasa mudahnya, secara rasmi Sharon yang jadi PM tapi yang berkuasa sebenarnya Netanyahu. So balik pada persoalan tadi, siapa yang langgar perjanjian tu? Netanyahu yang nak langgar perjanjian tu. Korang kenal tak siapa Benjamin Netanyahu ni? Dia ni Perdana Menteri Israel yang paling lama setakat ni. Korang tahu tak kenapa dia boleh bertahan lama? Sebab dia tahu macam mana orang Islam dengan orang Yahudi ni berfikir. Netanyahu tahu orang Palestin ni tak suka bila ada polis Israel dekat Masjidil Aqsa. Bila Netanyahu langgar perjanjian tu, so adalah orang Israel yang masuk ke kawasan Masjidil Aqsa. Apa akan jadi bila diorang boleh masuk kawasan Masjidil Aqsa? Aku bagi satu contoh yang terdekat lah. Kita tak nak sebut lah yang lama-lama, panjang cerita nanti. Pada 29 April 2022 tahun lepas, berlakunya satu pergaduhan yang sangat teruk antara orang Islam dengan orang Yahudi dekat Masjidil Aqsa. Bila kita tengok dengan mata kasau, kita nampak macam polis Israel yang tiba-tiba serang kan. Punca sebenarnya ialah ada 3,700 orang Yahudi pergi serbu Masjidil Aqsa masa hari Passover. Hari Passover ni adalah hari sambutan orang Yahudi sempena peristiwa pembebasan orang Yahudi daripada jadi hamba untuk Firaun dengan kerajaan Mesir Purba. Peristiwa ni ada kaitan juga dengan 10 plagues in Egypt. Yang ini korang boleh tengok dalam movie Exodus, Gods and Kings. Tapi aku nak pesan awal-awal, kalau tengok movie ni pastikan iman tu kuat. Sebab jalan cerita tu mungkin lebih kurang dengan ajaran Islam. Tapi cerita ni berdasarkan pegangan diorang. Yang kita Islam ni stay dengan pegangan kita je lah. Kalau ada persoalan, pergi tanya ustaz. Jangan buat andaian sendiri, kan terpesong pula akidah kau. So, balik pada cerita tadi. Kenapa diorang ni pergi serbu ramai-ramai dekat Masjidil Aqsa? Padahal masa tu Ketua Rabai Jerusalem dah haramkan orang Yahudi datang Masjidil Aqsa ni. Yang benarnya diorang ni datang bukan sebab agama pun. Diorang ni datang nak buat hal je. Diorang ni sebenarnya puak nasionalis Israel yang nak tuntut hak diorang untuk robohkan Masjidil Aqsa, untuk naikkan diorang punya third temple dekat situ. Benda ni buatkan orang Islam dekat Palestin rasa terancam lah. Tapi Yair Lapid, PM Israel masa tu cakap no plan to divide. Maknanya dia bagi jaminan dekat orang Palestin yang kerajaan Israel tak ada plan pun nak gobohkan ke apa ke. Jadi diorang ni datang provok orang Islam, siap laungkan ayat yang hina Nabi Muhammad SAW. Orang Islam Palestin takkan nak diam bila diorang hina Islam. Diorang pun rejam orang Yahudi ni dengan batu. Disebabkan respon fizikal daripada orang Palestin tu, jadilah gaduh besar antara diorang. Bila polis Israel datang pula, lagi teruk keadaan. Dia mesti akan backup rakyat dia punya. 4 bulan lepas tu, jadi lagi benda yang sama dengan punca yang sama. Bezanya kali ni ada seorang ahli parlimen Israel yang terlibat, iaitu Itamar Ben-Gvir. Dia datang bawa 1,000 orang pergi serang Masjidil Aqsa. Diorang nyanyi ayat Muhammad mat yang bermaksud Nabi Muhammad dah mati. Kalau tak silap aku, perkataan mati yang diorang pakai tu dalam bahasa yang kurang ajar lah. Bila orang Palestin dah dengar macam tu, apa lagi bergaduh lah. Ben-Gvir ni memang saja je buat macam tu sebab dia ni pula memang anti dengan Palestin. Dia ni pula ultra ortodoks yang pegang kuat dengan ideologi Kahanism. Dalam fahaman Kahanism, orang Yahudi haram berkawan dengan orang Arab. Lepas tu, diorang anggap orang bukan Yahudi tak ada hak pun nak mengundi dalam negara Israel ni. Dia sendiri cakap secara terbuka yang orang Arab Israel ni patut kena halau je daripada Israel. Jadi, di atas perjuangan dia ni lah, Netanyahu jadikan dia Minister of National Security atau Menteri Keselamatan Negara. Dan satu lagi, disebabkan kerja dia ni, rakyat Israel dah tak support dah kerajaan gabungan Bennett Lapid. Bila kerajaan Bennett Lapid dah hilang sokongan, Netanyahu pun apa lagi? Dia gunakan agama dengan nasionalis untuk jadi PM Israel lagi sekali. Jadi, berbalik pada persoalan pertama kita tadi. Kenapa setiap kali Ramadan polis Israel mesti kacau orang Palestin? Dekat sini korang kena faham, serangan orang Israel dekat Palestin tu sebenarnya ada udang di sebalik batu. Macam aku cakap, Netanyahu ni tahu cara orang Islam dengan orang Yahudi ni berfikir. Dia tahu bila orang Islam Palestin kena provok, diorang akan balas balik. Bila orang Palestin serang balik secara fizikal, rakyat Israel nampak benda ni sebagai serangan ke atas diorang. Jadi, bila Netanyahu hantar polis untuk serang orang Palestin, rakyat Israel nampak yang dia ni tegas dalam mempertahankan orang Israel. Last kali, rakyat dia akan bagi sokongan dekat dia dan dia terus kekal jadi Perdana Menteri Israel. So, korang boleh nampak tak game politik dia? Sebenarnya dah beratus kali dah dia main game ni. Netanyahu ni gunakan Palestin untuk kekalkan kuasa dia. Dan untuk pengetahuan korang, barisan kabinet dia sekarang penuh dengan ahli politik
politik yang anti-Palestin. Maka selagi Netanyahu ni berkuasa, selagi itulah orang Palestin takkan boleh hidup dengan aman. Yang lagi menarik sebenarnya ialah Netanyahu ni tak nak hapuskan pun orang Palestin ni. Dia nak orang Palestin ni stay lagi sebab dia nak tunggang orang Palestin ni kau-kau untuk kepentingan politik dia. So, kenapa baru-baru ni orang Palestin kena serang? Sebab baru-baru ni rakyat Israel tengah tak puas hati dengan Netanyahu sebab nak kurangkan kuasa kehakiman. Beratus ribu rakyat Israel turun padang buat demo tak puas hati dengan Netanyahu. So, untuk pastikan dia stay relevan, dia kena buat kacau lah dekat Palestin. Kalau tak, confirm pilihan raya yang akan datang dia akan kalah punya. Sebagai info tambahan, sekarang ni orang kuat belakang Netanyahu ialah Bezalel Smotrich, leader parti Kuma atau Religious Zionist Party. Kalau nak ikutkan, Smotrich ni lagi mangkau daripada Netanyahu. Dia langsung tak nak bagi Palestin ni ada negara dan dia siap anggap yang bangsa Palestin ni tak pernah wujud pun. Dia siap cakap direct depan muka seorang ahli parlimen Arab yang warga negara Israel macam ni. Sayang betul David Ben Gurion tak halau korang ni semua masa tahun 1948 dulu. Kau bayangkan dia boleh cakap secara terbuka depan muka orang tu sendiri. Dia punya mindset semua orang Arab kena bergambus daripada kawasan tebing barat tu. So tebing barat tu boleh jadi hak milik Israel terus. Dia tak nak ada perjanjian bagai ni. Kalau tak nak kena serang, bergambus. Tu je. Jadi secara kesimpulannya, orang Israel ni sendiri tak boleh nak bersatu padu pun. Yang seorang nak berdamai, yang seorang nak tunggang Palestin, yang seorang nak hapuskan terus. Yang kesiannya, diorang punya masalah dengan agenda politik orang Islam Palestin yang jadi mangsa. So begitulah ceritanya berdasarkan apa yang dijelaskan dalam penulisan yang aku baca tu. Ni aku cerita berdasarkan pemahaman aku lah yang tak seberapa ni. Aku pun tak pro sangat pasal isu orang Yahudi Israel dengan Palestin ni. Mungkin aku ada tersilap dekat mana-mana kan. So kalau korang ada benda yang nak dibetulkan atau nak tambah, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta atau penyampaian aku kurang menarik. Terima kasih juga dekat korang sebab sudi luangkan masa untuk dengar cerita aku hari ni. Dan kalau korang nak bagi duit raya dekat aku, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.